sebalik drama di dalam politik negara kita ni, mesti ada yang sudah mula muak dengan sesetengah parti ataupun sesetengah pemimpin. Apa tidaknya, ada pemimpin yang hari ini janji lain, esok buat lain. Ada pemimpin yang berpolitik untuk diri sendiri bukannya untuk rakyat. Drama-drama di dalam politik inilah yang membuatkan rakyat muak. Dengan itu, hari ini saya akan menyampaikan 5 sebab utama kenapa rakyat Malaysia ni muak sempena PRU15. Ini adalah penjelasan yang saya selitkan dengan kajian tentang PRU15 yang boleh dijadikan rujukan untuk anda memilih calon semasa PRU15 nanti. Muak dengan calon 4 tahun sekali. Masa kita susah-susah, dia orang tak tahu, tak ambil tahu apa-apa. Tapi bila time mengundi saja, sibuk nak kempen-kempen semua. Kalau time dah tak ada, dah habis dah menang, dah apa, muka pun tak ada. Kadang-kadang kita nak berjumpa dengan orang pun susah. Sepanjang meniaga ni, belum pernah lagi satu YB DUN kawasan ni datang melawat ataupun bertanya macam mana keadaan cara meniaga di sini. Anda sebagai pengundi, bila mendengar calon yang bakal bertanding di tempat anda, pernahkah anda tertanya, siapa ni? Dari mana dia? Apa pengalaman dia? Apa sumbangan dia? Kenapa tiba-tiba bertanding di sini? Itu bermakna mereka hanya muncul 4 tahun sekali. Selama ini tidak pernah berkhidmat, tapi bila tiba masa pilihan raya, mereka datang untuk mendapatkan jawatan di daerah-daerah tertentu. Lebih teruk lagi kalau anda bertanya soalan yang sama untuk calon yang mempertahankan kerusi mereka pula. Ini lagi teruk. Sebab walaupun sudah 4 tahun menjadi pemimpin di daerah anda, tapi hasil kerja tidak pernah dilihat oleh rakyat. Rakyat muak dengan pemimpin yang hanya muncul 4 tahun sekali. Hanya lantang ketika waktu berkempen, berjanji bulan dan bintang, tapi setelah menang, tiba-tiba hilang sebelum muncul lagi 4 tahun kemudian, merayu dan memohon undi rakyat. Menjelang PRU15 nanti, masa untuk calon-calon chips more ini disingkirkan sudah tiba. Pengundi di Malaysia semakin matang. Menerusi satu kajian berkenaan PRU15 yang dibuat oleh Ilham Center, satu syarikat penyelidikan data, mereka mendapati 38% responden yang mengundi memilih calon tertentu disebabkan kekuatan calon itu sendiri. Sementara 32% lagi memilih disebabkan parti dan 30% memilih disebabkan isu yang dibawa. Dapatan ini menunjukkan yang faktor terbesar pengundi memilih ialah kekuatan calon itu sendiri yang banyak berkhidmat dan selalu ada untuk memajukan sesebuah kawasan. Menjelang PRU15, dapatan ini menunjukkan yang pengundi tidak lagi terpengaruh dengan pemimpin chips more yang hanya datang mahukan jawatan, tetapi pengundi mahukan calon yang konsisten, bekerja keras, berkhidmat untuk rakyat. Seterusnya, kita lihat dengan sentimen rakyat yang muak dengan janji bulan dan bintang. Untuk menabur janji sudah menjadi permainan untuk segelintir parti politik dan juga wakil rakyat. Bila rakyat sudah terpedaya dengan janji-janji yang dibuat ini dan mereka berjaya menjadi pemimpin, tidak pula ditunaikan janji-janji yang dibuat di atas pelbagai alasan. Contohnya, janji yang dibuat oleh sebuah parti politik untuk menghapuskan tol, walhal hakikatnya untuk menampung kos penyelenggaraan lebuh raya memerlukan pendapatan dari pengguna jalan raya itu sendiri, ataupun janji untuk menghapuskan cukai. Mana mungkin cukai boleh dihapuskan sebab itu antara punca pendapatan terbesar negara. Pengundi sering tertipu dengan janji-janji politik yang ditaburkan setiap kali pilihan raya diadakan. Itulah kenapa sekitar tahun 2019 dahulu kita menyaksikan kemarahan rakyat terhadap kerajaan Pakatan Harapan yang gagal menunaikan janji mereka yang dibuat semasa PRU14 dahulu. Malah Tun Mahathir yang menjadi Perdana Menteri pada waktu itu membuat kenyataan yang sukar untuk mereka menunaikan janji manifesto. Sementara Datuk Anwar Ibrahim memohon maaf di atas kegagalan mereka ini. Namun begitu, kita boleh lihat kematangan mereka berpolitik dengan memohon maaf secara terbuka di atas kegagalan mereka. Tidak seperti segelintir calon yang melenting ataupun hanya berdiam diri bila dikritik oleh rakyat.
Untuk PRU15 ini pula, banyak janji-janji popular yang ditaburkan. Contohnya, untuk memberikan bantuan dengan skala besar untuk menyelesaikan kos sara hidup rakyat ataupun menghapuskan tol dan sebagainya. Ini adalah janji-janji politik yang agak ekstrim dan unorthodox, semata-mata untuk memancing undi. Rakyat akan melihat dengan teliti kalau parti-parti ini dapat menunaikan manifesto-manifesto mereka. Untuk pemimpin di Sabah dan Sarawak pula, mereka gemar untuk memancing undi melaungkan perjuangan MA63. Membawa kita kepada poin seterusnya. Rakyat muak dengan MA63. Ini adalah isu untuk pengundi di Sabah dan Sarawak berkenaan MA63 ataupun Malaysian Agreement 1963 yang meletakkan negeri Sabah dan Sarawak sama taraf dengan negeri-negeri di Semenanjung. Sebagai orang Sabah, ingin saya lihat perjuangan terhadap MA63 ini diteruskan. Namun begitu, untuk kebanyakan pengundi di Sabah dan Sarawak, ramai yang sudah mula muak mendengar perjuangan politik negeri berlandaskan perjuangan MA63. Bagaikan dikitar semula dari tahun ke tahun seperti tiada modal politik lain. Kenapa tidak perjuangkan isu-isu tempatan? Seperti di Sabah, jalan di Sepanggar menghala tuaran macam jalan raya di pendalaman. Sudahlah berlubang, gelap lagi. Projek banyak tergendala seperti projek perumahan kerajaan dan juga bangunan Wan Sulaman yang terbengkalai menjadi gajah putih. Begitu juga dengan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air yang selalu terputus khususnya di kawasan pendalaman. Belum cerita lagi tentang ekonomi rakyat dalam negeri. Dari hari ke hari semakin buruk. Sampai bila kita mahu menunding jari kepada orang luar, menuduh merekalah punca Sabah menjadi antara negeri termiskin di Malaysia. Walhal, calon-calon yang dipilih tidak mentadbir dengan kompeten, hanya sibuk merebut jawatan dan mengaut keuntungan peribadi. Tapi bila tiba masa pilihan raya, lantang pula melaungkan satu-satunya modal yang mereka ada, iaitu MA63. Kembali kepada kajian Ilham Center berkenaan PRU15. Kajian mereka mendapati yang 60% responden yang mengundi akan memilih parti yang mementingkan isu-isu tempatan, sementara hanya 30% sahaja mementingkan isu nasional. Di dalam konteks ini, isu MA63. Memang perjuangan MA63 harus diteruskan, tapi kalau perubahan tidak bermula dari akar umbi pentadbiran dalam negeri yang penuh dengan kronisme, kleptokrasi dan rasuah, kalaupun suatu hari nanti MA63 berjaya dikuatkuasakan sepenuhnya, kita akan masih berada di tampuk yang sama di bawah pemimpin-pemimpin yang korup, menuduh orang luar terhadap masalah yang kita hadapi. Sentimen seterusnya, rakyat muak dengan pentadbiran yang tidak konsisten. Corak politik negara semakin mengelirukan. Pengundi baru dari kalangan orang muda akan sukar untuk memilih. Ini disebabkan keadaan politik negara yang kucar-kacir. Apa tidaknya, hanya dalam masa 4 tahun, ada 3 blok parti yang memerintah. Kerajaan Pakatan Harapan diketuai oleh Tun Mahathir memerintah selepas memenangi PRU14 pada tahun 2018 dahulu. Mereka hanya bertahan selama 22 bulan sebelum digantikan dengan parti yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin, Parti Perikatan Nasional pada tahun 2020. Perikatan Nasional pula hanya bertahan selama 14 bulan sebelum digantikan oleh Blok Parti Barisan Nasional yang diketuai oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Di sebalik drama politik ini, ekonomi Malaysia semakin tenat. Rakyat yang sengsara menanggung kos sara hidup dengan harga barang yang semakin meningkat dan ekonomi yang mengikut trend dunia semakin merundum. Merujuk kepada kajian sentimen PRU15 yang dijalankan oleh UUM, fokus rakyat membuang undi untuk memilih parti yang akan memerintah, bukan untuk menaikkan calon-calon tertentu ataupun untuk menumbangkan calon-calon tertentu. Mereka mendapati 45.1% daripada responden yang mengundi akan memilih parti yang boleh mengurus tadbir isu kos sara hidup, sementara 37.2% lagi mahu memilih parti yang membaik pulih ekonomi.
Tiba masa untuk calon-calon pilihan raya mengikut tren rakyat, dengar dan beri apa yang rakyat mahu, berhenti perasan menjadi Perdana Menteri ataupun untuk menyandang apa-apa jawatan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pengundi sudah matang. Menjelang PRU 15 nanti, calon-calon yang tidak kompeten yang berpolitik untuk kepentingan diri akan ditapis keluar, membawa kita kepada poin terakhir saya, iaitu rakyat muak dengan politik pribadi melebihi politik rakyat. Segelintir pemimpin di negara kita sudah terbiasa untuk berpolitik untuk kepentingan diri dan kroni mereka, sementara membelakangkan amanah yang diberikan oleh rakyat, iaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik pribadi ini semakin ketara di dalam budaya politik negara kita dan seakan menjadi norma untuk para pemimpin. Contohnya, drama di dalam salah sebuah parti politik besar di Malaysia yang menyaksikan semakin lama semakin ketara pentadbiran kuku besi sesetengah pemimpin. Nilai demokrasi semakin kabur, sementara nilai diktator semakin ketara. Rakyat sedang melihat dan memerhati. Pada PRU 15 nanti, kita ada kuasa untuk mengingatkan semua pemimpin yang kuasa menentukan corak politik bukan di tangan mereka, tetapi di tangan rakyat. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Semoga video hari ini menarik dan boleh dijadikan rujukan untuk anda semasa memilih pemimpin nanti. Akan lebih banyak lagi video-video menarik berkenaan PRU yang akan saya muat naik pada masa hadapan. Pastikan anda like dan share video ini dengan rakan-rakan anda. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.